apabila pegar yang diharap memakan padi. Pemimpin Perikatan Nasional perasan mereka mampu menguruskan negara dengan lebih baik berbanding kerajaan yang ada sekarang. Kenyataan ini diungkapkan oleh Setiausaha Agung Perikatan Nasional, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, yang kononnya bersedia membuktikan pengurusan oleh parti komponen itu lebih baik sekiranya diberikan peluang memerintah negara. Hamzah mendakwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya pandai bercakap namun tidak pandai menguruskan negara selain suka berjanji macam-macam. Ini manusia yang berjanji macam-macam tetapi dia lupa. Ini jenis manusia, janji macam-macam tapi dia niat bohong. Katanya ketika berucap pada Himpunan Jentera Pilihan Raya PN Kedah di Padang Awam Guar Cempedak di Petik Sinar Harian 14 Mei lalu. Angkat sumpah jadi Perdana Menteri, esok umum anak jadi penasihat Menteri Kewangan. Ini cerita betul, bukan cerita untold story, sindirnya. Beliau mendakwa sangat mengenali Anwar yang hanya pandai bercakap tapi tak pandai menguruskan negara. Percayalah, dia tidak akan boleh memajukan negara kita ini. Yang lebih pentingnya kepada kita adalah untuk kita pastikan supaya selepas ini kita akan cari pemimpin-pemimpin kita dan supaya kita aturkan kabinet kita lebih baik supaya apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang benar-benar bertanggungjawab demi masa depan agama bangsa kita, katanya. Kelakarnya, Perikatan Nasional ditubuhkan setelah Pengerusi Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin berjaya merampas menerusi apa yang kini dikenali sebagai tebuk atap. Selepas itu, beliau melakukan schemes of things yang tidak pernah dilafikannya. Lalu, kabinet bersaiz XXXL dibentuk, iaitu seramai 70 orang termasuk Hamzah sendiri selaku Menteri Dalam Negeri. Adakah mereka semua bertanggungjawab demi masa depan agama dan bangsa? Tak malukah Hamzah berkata demikian sedangkan anaknya sendiri Muhammad Faizal Hamzah telah dihadapkan ke Mahkamah Session Seremban atas 9 pertuduhan mengemukakan dokumen palsu dan memiliki barang kawalan minyak masak melebihi had dibenarkan pada tahun Perikatan Nasional menjadi sebahagian daripada kerajaan tebuk atap. Muhammad Faizal didakwa bersama Azizul Abdul Halim, kedua-duanya pengarah rimba Merpati Sdn Bhd, iaitu pemegang lesen minyak masak borong, mengaku tidak bersalah. Mereka didakwa memberikan maklumat palsu dengan mengeluarkan invoice palsu mengenai penjualan minyak itu kepada syarikat peruncit tempatan Pasar Segadin Maju yang menyalahi Seksyen 8-4 Akta Kawalan Bekalan 1961. Tertuduh selaku pemegang lesen borong juga didapati melanggar Peraturan 9-1 Peraturan Kawalan Bekalan 1974 iaitu memiliki barang kawalan berjadual jenis minyak masak melebihi had 50 tan metrik. Kesalahan itu dilakukan pada jam 11.15 malam di premis perniagaan rimba Merpati Sdn Bhd di kawasan industri Sinar Andalas, Senawang pada 11 Ogos 2022. Berikutan itu, tertuduh didakwa melakukan kesalahan yang boleh dihukum mengikut Seksyen 22-1 Akta Kawalan Bekalan 1961. Dibaca bersama Seksyen 22-4 Akta yang sama dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan Lapor Berita Harian 5 April lalu. Hamzah mengungkit Anwar melakukan nepotisme dengan melantik Nurul Izzah secara pro bono iaitu tanpa imbalan yang kemudian beliau menarik diri. Sebaliknya, bolehkah beliau menjelaskan bagaimana anaknya dapat lesen borong untuk minyak itu dan kemudian didakwa menyalahgunakannya ketika beliau berkuasa? Untuk rekod, Hamzah pernah berkhidmat sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna ketika pentadbiran Barisan Nasional antara Julai 2015 hingga Mei 2018. Setelah menjadi katak politik dan selesa dalam bersatu yang membentuk kerajaan, beliau sendiri gagal menjadi wakil rakyat yang bertanggungjawab. Salah satu daripada tanggungjawab wakil rakyat ialah untuk hadir di Parlimen bagi membincangkan perkara yang penting berhubung kebajikan rakyat. Itu pun beliau gagal menyempurnakannya dan sering ponteng Parlimen. Menurut portal mymp.org, pada penggal lepas sesi Parlimen ke-14, beliau hanya hadir 39 daripada 103 sesi Parlimen yang diadakan dan bertanyakan 2 soalan. Prestasi ini jauh lebih buruk berbanding dengan Ketua Pembangkang ketika itu Anwar Ibrahim yang hadir 84 daripada 103 sesi Parlimen dan mengutarakan 54 soalan. Hari ini, Hamzah merupakan Ketua Pembangkang yang prestasinya belum boleh menerima sebarang pujian. Sementara itu, menurut Kementerian Kewangan, pelaburan diluluskan bagi suku pertama 2023 adalah sebanyak 71.4 bilion ringgit, iaitu peningkatan 60% ketimbang suku pertama tahun lalu. Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata demikian ketika menjawab soalan daripada Hamzah. Pelaburan digital berkualiti dari Amazon Web Services 25.5 bilion ringgit menjelang 2027 dan Tesla dalam kenderaan elektrik. Perjanjian Gili Proton lebih serius, projek di Proton City, begitu juga Rongsheng Petrokimia di Johor.
Ekonomi mencatat pertumbuhan 5.6% suku pertama, ini lebih tinggi daripada Indonesia 5%, China 4.5% dan Vietnam 3.3%. Ini juga lebih kukuh daripada unjuran Bank Negara Malaysia sebelumnya. Kadar pengangguran juga menurun ketimbang suku keempat tahun lalu, tegas Perdana Menteri. Nah, itulah hakikat yang cuba dinafikan oleh Hamzah dengan dakwaan kononnya Anwar hanya tahu berjanji dan berbohong. Nabi SAW mengingatkan umat Islam tentang bahaya segerombolan puak yang perasan bijak menerusi sebuah hadis yang maksudnya akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya. Kata-kata pendusta dibenarkan, dipercayai dan didustakan percakapan orang yang benar. Diberi amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang-orang yang amanah. Kemudian akan berkata-katalah golongan Al-Ruwaibidah. Baginda SAW ditanya, siapakah golongan Al-Ruwaibidah? Maka Baginda SAW menjawab, orang yang bodoh lagi fasik berbicara, mengurus berkaitan perkara umum yang besar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di antara tanda akhir zaman seperti dalam hadis sahih tersebut ialah munculnya pemimpin yang teruja bercakap dalam perkara berkaitan kepentingan awam, penyatuan ummah, integriti, rasuah dan penyelewengan dalam tadbir urus negara. Tetapi di sebalik itu mereka merancang untuk mengkayakan diri sendiri dan kaum keluarga. Lebih dahsyat lagi, ada yang menunggang agama tetapi pada masa yang sama menghamburkan kata-kata nista kepada musuh politiknya yang sesama Islam sebagai buta Al-Quran, jahil murakab dan sebagainya. Nenek moyang pesan, jangan bawa resmi ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Cukuplah sekali peluang diberi kepada pegar untuk menjaga padi.